Okey, daya impuls. Okey, daya impuls ni cikgu suruh kamu tengok video hari tu dulu kan. Jadi sebab apa cikgu suruh kamu tengok video tu? Sebab cikgu nak kamu tengok kes pelanggaran. Jadi yang tu salah satu kes pelanggaran. Cikgu dah banyak tunjuk kamu video pasal kereta berlanggar, lori berlanggar kan. Jadi hari tu cikgu suruh kamu tengok pula video pasal itik berlanggar. Jadi ada itik tu hidup, ada itik tu mati kan. Dan last kali kamu belajar pasal pelanggaran waktu kamu belajar pasal momentum kan. Momentum. Kita ulang sikit pasal momentum. Momentum tu apa dia? Momentum tu jisim darab dengan hal laju. Jadi tiap-tiap objek yang bergerak ni dia ada momentum kan. Jadi hari ni kita nak belajar juga, ada kaitan juga dengan momentum. Kita tengok daya impuls kita. Kenapa kita kata dia ada kaitan dengan momentum? Dan macam mana nak relatekan dengan video yang cikgu tunjuk kamu tu. Jadi daya, apa formula untuk daya? Daya formula dia F sama dengan M A kan. Jadi kita tengok A ni. A ni formula dia A sama dengan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa diambil kan. Jadi kalau kita gantikan A ni dengan V tolak U per T ni, dan kita kembangkan dia, kita dapat formula yang ada momentum dalam dia. Nampak tak? Yang ni tadi MV kan, yang ni MV kan. Jadi yang ni kalau V ni hal laju akhir, jadi yang ni momentum akhir. Jadi MU ni apa? Momentum awal. Jadi ni momentum akhir tolak momentum awal. Jadi dia adalah perubahan momentum sesuatu objek tu dengan masa. Jadi apabila momentum berubah dengan masa, kita dapat daya. Jadi bila masa suatu objek ni momentum dia berubah, objek ni momentum dia akan berubah dalam kes pelanggaran. Jadi waktu itik kamu tu, mana itik? Waktu itik kamu tu langgar dengan permukaan lantai tu, permukaan batu tu, itu kita panggil sebagai pelanggaran dan masa tu momentum dia berubah. Jadi bila momentum tu berubah dengan masa, itik ni akan ditindakkan dengan satu daya. Jadi daya apa yang bertindak kat dia tu? Tu yang daya yang cikgu nak terangkan untuk kamu tu lah, daya impuls. Daya impuls. Okey, kita tengok takrifan daripada buku teks. Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Kadar ni perkataan yang khas kita guna bila sesuatu tu dibahagikan dengan masa. Dulu kita belajar A dengan V kan. A ialah kadar perubahan hal laju sebab dia V tolak U bahagi dengan T. V pula adalah kadar perubahan sesaran. Sebab apa? Dia adalah sesaran bahagi dengan masa. Jadi daya impuls adalah kadar perubahan momentum sebab momentum tu berubah dengan masa dalam pelanggaran atau hentaman dalam selang masa yang singkat. Jadi dia khas untuk kes-kes yang melibatkan hentaman atau pelanggaran yang di mana masa disingkat. Jadi rumus daya impuls adalah seperti berikut. Jadi yang ni tadi yang kita dah terbit tu, F sama dengan MV tolak MU per T. Di formula ni sebab dia datang daripada formula F sama dengan MA kan. Jadi formula ni tak diberi dalam exam. Jadi formula ni kamu kena hafal. Dengan T adalah masa impact. Masa impact tu masa untuk momentum tu berubah. Ni masa anak itik tu jatuh, luki itik lagi. Ni masa anak itik tu jatuh, hempap lantai tu, langgar lantai tu, momentum dia berubah daripada ada nilai sebab objek dia tengah bergerak kan. Dia start dengan hal laju awal U kan. Dia berhenti secara mengejut apabila dia langgar permukaan tu yang menyebabkan dia punya momentum akhir jadi kosong kan. Jadi momentum awal dia suatu nilai, momentum dia akhir dia tiada nilai. Jadi perubahan momentum tu kalau berlaku dalam selang masa yang cepat, maknanya kita akan dapat daya impuls yang sangat besar. Tapi kalau momentum tu berubah dalam masa yang lebih panjang, contohnya kalau kita jatuhkan suatu objek pada suatu permukaan yang lembut, kita letak span, ataupun masa hari tu kes yang anak itik tu jatuh tersalji kan. Dia kata kita jatuhkan suatu objek pada satu span ni. Jadi bila kita jatuhkan daripada permukaan yang lembut, span tu
dia akan melambatkan, memanjangkan masa impact tu, sebab dia bagi objek tu lambat untuk berhenti. Tapi bila T dia besar, nampak tak? Ini satu nilai, tapi kita bagikan nilai yang besar, kita akan dapat satu daya impuls yang kecil. Yang ni penting bila kita belajar pasal daya impuls, kesan masa impact dia terhadap daya yang dihasilkan. Di F adalah berkadar langsung dengan satu peti, maknanya dia berkadar songsang lah. Jadi apabila T adalah kecil, maka magnitud F adalah besar dan sebaliknya. Ni yang berlaku waktu kemalangan jalan raya tu, sebab kereta tu langgar permukaan tu dan dia berhenti dengan kadar yang sangat cepat. Dia berhenti cepat sangat, kan? Jadi bila dia berhenti sangat cepat, perubahan momentum tu berlaku dalam selang masa yang sikit, menghasilkan satu daya yang sangat besar yang bertindak ke atas dia, yang menyebabkan kerosakan kereta yang besar.